Sebab itu Abu Bakar masa dia naik jadi khalifah, dia siap sebut, dia kata fa in raaitumuni ala haq fa'inuni wa in raaitumuni ala khata faqawwimuni. Atau kama qal, Abu Bakar mengatakan bila naik dia bagi tahu siap-siap pada rakyat, kalau kamu tengok aku berada di atas kebenaran maka bantulah aku. Bila kamu tengok aku berada di atas kesilapan, betulkan aku. Maka kita tengok dalam sejarah ada saja Omar memberikan ketidaksetujuan pada pendapat Abu Bakar peringkat awal. Bukan kerana Omar nak gaduh dengan Abu Bakar, tapi kerana Omar merasakan ada perkara yang perlu untuk diberitahu. Pandangan, sisi pandang dia yang tak sama dengan Abu Bakar. Masalah kita ni, kita terlalu, pemikiran kita kadang-kadang simplistik. Kalau tak A, B. Kalau tak B, A. Kalau tak parti aku, parti lawan. Kalau tak parti lawan, parti aku. Kan? Saya bukan nak cerita sangat pasal politik, tapi sebab dah masuk bab merdeka ni, kena masuklah juga. Kadang-kadang saya antara orang yang kuat jugalah memberikan komentar terhadap isu semasa. Sampai kan bila saya mengkritik beberapa pandangan-pandangan pimpinan-pimpinan politik, adalah orang-orang bawah yang akan komen, "Ai, laju nampak? Laju je komen." Kan? Kadang-kadang ada yang kata, "Walah, dia ni kalau bab parti ni mesti tulis panjang. Kalau bab parti lain tulis pendek je." Kan? Kadang-kadang saya jawab lu juga kan. Saya tulis untuk dibaca, bukan untuk dikira, kan? Bukan untuk diukur panjang ke pendek, yang penting sampai. Ada benda kita kena tulis panjang, ada benda kena tulis pendek. Tapi masalah kita sebab kita pemikiran begitu tidak, pemikiran sebahagian daripada umat kita ni tak boleh nak bebas lagi daripada kerangka politik kepartian. Saya ahli akademik dan sampai sekarang saya pensyarah universiti. Jadi kita menilai dari sudut hujah. Parti letak tepi dulu. Bila kita tengok ada benda tak betul, kita bagi tahu yang ni yang betul. Parti hang tak apa, hang sokong parti tak apa. Tapi bila mana kita bagi tahu benda ni tak betul, bukan kita lawan parti tu, kita boleh berkawan. Kan? Habis tu ustaz komen satu parti je, yang lain tak nak kritik pun, saya kritik semua. Siapa yang baca page saya? Kan? Mungkin masa saya kritik parti lawan, data dia habis, jadi tak dapat coverage. Kan? Jadi itu yang jadi masalah. Ataupun dia tak nak baca sangat sebab tak ada kaitan dengan dia. Jadi manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia, orang kata apa, dia hanya nak baca apa yang dia nak baca lah. Kadang-kadang dia terlepas. Jadi kita cuba gagasan yang baru ni, sebenarnya anak-anak muda ni kebanyakannya sepatutnya jangan terlalu ta'assub kepada pemikiran. Kalau dia tak setuju dengan aku, maka dia lawan aku dalam setiap keadaan. Tak semestinya begitu. Kita boleh berbeza dalam beberapa keadaan. Seperti mana kata Al-Imam Syafi'i kepada Yunus As-Sadafi kan, "Ala yastaqim an nakhtalifa fi mas'alatin wa nakunu ikhwana." Tidakkah boleh walaupun kita berbeza dalam satu masalah, tapi kita menjadi saudara? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila disebutkan oleh maksud kemerdekaan oleh Hamka, kan? Hamka dia ada sebut tentang kemerdekaan. Sebab Hamka ni di antara tokoh yang mana di zaman dia, memang zaman kita kata penjajahan tu masih ada lah. Disebut tentang kemerdekaan. Dia kata kemerdekaan ni apa dia? Kemerdekaan ni apabila kita boleh bercakap tentang kebenaran yang kita rasa benar tanpa ada rasa takut. Tu merdeka lah tu. Tapi kalau hari ni dah 60 tahun kita merdeka. 60 berapa tahun? 63 tahun kan? 63 tahun kita merdeka. Tapi kalau kita nak cakap benda betul pun takut-takut, maksudnya kita belum merdeka lagi lah. Nak cakap benda betul pun takut. Saya ingat lagi ada satu kisah, pengalaman saya lah. Ada satu orang hamba Allah ni, dia ada sebut pasal satu isu dalam hadis. Dia ada komen. Lepas tu dia macam kecam lah orang yang ada PhD hadis ni. Saya bukanlah nak jaja sangat. Yang ada PhD hadis ni ramai. Mufti ada, saya ada, ramai lagi manusia lain yang ada. Tapi bila disebut tentang PhD hadis ni, biasa orang akan bayang berapa orang kat Malaysia ni?
Kami dua orang ni. Kan, biasanya lah. Jadi bila dia komen pasal orang yang ada PhD hadis, jadi orang banyak tag saya lah dalam Facebook. Apa yang disebut tu macam tak apa tepat sangat. Tak apa tepat. Apa yang disebut? Dia kata hadis kalau apa? Kalau tak ada dalam kitab, dia ada dalam dada ulama. Macam tu lah lebih kurang. Saya pun tak ingat sangat, isu tu lama dah. Jadi saya pun komen. Saya kata tak betul tu. Saya tulis dalam Facebook, saya kata tak betul. Kerana ia akan membuka ruang yang besar kepada orang untuk bawa hadis-hadis yang tak betul dengan alasan dapat daripada dada guru dia. Sedangkan Imam Suyuti dengan secara jelas bagi tahu mana-mana hadis yang tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang muktamad, ia adalah petanda bahawa hadis itu palsu. Saya bawalah kalam Imam Suyuti. Jadi bila tu jadi polemik lah, sebab tok guru tu pun ramai anak murid. Kan? Jadi polemik besar. Bila ada polemik tu, jadi saya pun ajak orang tu untuk dialog lah. Lepas tu, tapi dialog tu tak jadilah sebab dia letakkan syarat yang saya tak mampu nak buat lah. Sampai nak kena panggil Raja Perleh. Susah lah sikit saya nak panggil Raja Perleh kan. Patutnya dialog kita ni, patutnya benda mudah-mudah lah kan. Baik. Kalah kena letak jawatan lah. Jadi saya rasa macam tak payahlah kalau syarat teruk-teruk sangat ni kan. Kalau dia ada jawatan tak apa juga. Baik. Jadi bila berlaku polemik tu, tiba-tiba ada orang bagi tahu saya. Ada kawan ni dia bagi tahu saya sembang, dia kata ramai je di kalangan ustaz-ustaz yang tak setuju dengan kawan tu, yang setuju dengan saya. Sebab dia kata pendapat tu memang tak tepat. Kan? Pendapat tu memang tak tepat. Tapi saya tanya, habis tu kenapa tak pasal apa tak tegur? Takut lah. Sekarang dituduh Wahabi. Padahal ustaz tu. Nampak Jadi kadang-kadang sebahagian daripada orang agama kita pun tak ada lagi ciri-ciri merdeka pada pemikiran dia. Kan? Bahkan kadang-kadang ada yang takut pun nak ambil gambar dengan kami ni. Dia kata kalau ambil gambar ni jangan ni jangan letak kat Facebook lah, nanti orang tuduh saya sekali. Punya takut. Ada juga. Tapi itulah manusia, kan? Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dah cerita tadi tentang kebebasan fizikal itu diperjuangkan oleh Islam. Kebebasan pemikiran itu diperjuangkan oleh Islam. Tiba-tiba kita tengok dalam hadis, sebahagian hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan dunia ni juga, dunia yang sama juga adalah syurga bagi orang kafir. Jadi kita jadi confused sekejap. Tadi kata perjuang kebebasan, tiba-tiba penjara pula. Maksud penjara mana ada bebas? Orang duduk dalam penjara, dia tak bebas, dia tak boleh keluar, dia terikat dengan undang-undang tu. Jadi maksud yang nak disampaikan di sini adalah kebebasan yang sebenar-benarnya bebas di sisi umat Islam ataupun di sisi agama Islam ialah apabila kamu menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kamu mencari keredaan dan kebenaran yang ada di dalam dunia ni tanpa mengikat diri kamu kepada mana-mana makhluk. Ini yang disebutkan oleh Rib'i bin Amir ketika mana dia sampai ke satu peperangan di zaman Umar, kalau tak silap saya. Dia mengatakan Allahu bata'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Sesungguhnya Allah yang mengantar kami, Allah yang mengutuskan kami untuk berjuang supaya kami mengeluarkan manusia daripada menyembah daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah semata-mata. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kami keluarkan manusia daripada kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dan kami nak keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Jadi itulah sebenar-benarnya yang dimaksudkan dengan kebebasan, membebaskan diri daripada cengkaman makhluk dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Kerana kebebasan yang mutlak memang tak ada.
Bahkan negara yang paling bebas, free country, dia apa kata, dia declare negara dia free country, Amerika kan, pun ada restriction. Ada juga sekatan, tak boleh buat benda ni, tak boleh buat benda ni. Tandas perempuan kalau kau lelaki tak boleh masuk, tandas lelaki kalau kau perempuan tak boleh masuk. Free country pun ada some restriction. Begitulah dunia, ada juga kekangan, ada juga undang-undang, iaitulah kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang sebenarnya dan membebaskan diri kita daripada cengkaman makhluk dalam mencari kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.